Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syahdan dan Tuan Yasir atas manajemen yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan semua ganjaran sehingga para malaikat membuat pengumuman qumu maghfuran lakum, bangunlah yang kamu semua telah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas perkara tersebut. InsyaAllah. Saya akan bacakan sedikit daripada Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Maulana Muhammad Yusuf Kandahlawi. Kemudian saya akan kongsikan peristiwa-peristiwa berkenaan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Adamul iltifati ila kathratil aduwi wa man 'indah. قول ثابت بن أقرم لأبي هريرة رضي الله عنهما يوم مؤتة في هذا الأمر. أخرج البيهقي من طريق الواقد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قيبل لأحد من العدة والصلاح والكراع والدباج والحرير والذهب فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم رضي الله عنه يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت نعم. قال إنك لم تشهد بدرا معنا إنا لم ننصر بالكثرة كذا في البداية. Baihaqi telah mengeluarkan daripada Waqidi bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa aku telah hadir, aku telah menyertai peperangan Mu'tah. Dan bila mana kami telah berhadapan dengan musuh, maka dia berkata kami tidak pernah melihat musuh sebanyak ini. Dengan kelengkapan senjata, dengan kelengkapan peperangan mereka, dengan binatang-binatang tunggangan mereka yang mewah, yang canggih, dan dengan pakaian sutera mereka, dengan emas, perak mereka, sehingga Abu Hurairah kata aku begitu takut dan terkejut, maka terbeliak mataku berhadapan dengan musuh yang begitu kuat, gah dengan penuh dengan kelengkapan. Maka Thabit bin Aqram kata dia melihat Abu Hurairah radhiyallahu an terkejut dan takut, maka berkata Thabit bin Aqram, ka'annaka tara jumu'an katsirah, seolah-olah engkau telah melihat orang yang ramai, tentera yang ramai. Maka aku berkata, ya, memang tentera mereka berlipat kali ganda ramai daripada kita. Maka berkata Thabit, innaka lam tashhad badran ma'ana. Dia kata sesungguhnya engkau tidak ada bersama dengan kami ketika peperangan Badar. Sesungguhnya kami tidak dibantu kerana keramaian kami. Dan ini, seperti inilah diriwayatkan dalam Al-Bidayah. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu an sendiri menceritakan sebagai perawi yang ada dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni peperangan yang mana Nabi SAW tidak menyertai, tetapi Nabi SAW telah utuskan para sahabat untuk mereka menentang tentera Rom. Tentera Rom iaitu tentera yang kuasa yang terbesar di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Katakan peperangan Mu'tah ni berlaku kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar seorang wakil untuk pergi dakwah, tapi wakil itu telah dibunuh oleh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bila mana wakil diutuskan di mana-mana saja, ke mana-mana negeri, ambassador ini sepatutnya diberi keamanan, tidak boleh dibunuh, tetapi mereka telah bunuh. Jadi bila mereka bunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah utuskan satu jemaah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala akan kedahsyatan peperangan yang bakal berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada amir jemaah tersebut, iaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah digelar anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal
sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada tahun 5 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala larang untuk memanggil sesiapa pun sebagai anak Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Allah turun perintah dalam surah Al-Ahzab selepas peperangan Khandaq, ud'uhum li abaihim, panggillah dengan nama ayah dia. Sedangkan Zaid bin Harithah ni adalah seorang yang sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Dia dicolek dan dijual di Makkahul Mukarramah. Saya pendekkan cerita siapa Zaid bin Harithah ni, ketua pemimpin jemaah yang pergi memerangi Rom, peperangan Mu'tah ni. Dia dicolek dan dijual, kemudian Khadijah radhiyallahu anha telah membeli. Kemudian selepas Khadijah radhiyallahu anha kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah telah hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khadim Nabi, sebagai hamba untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ayah dia sayang, mana ayah, siapa tak sayang ayah dia, keluar mencari sehingga satu hari ada wakil datang beritahu ayah dia bahawa anak kamu di Makkah rupanya. Maka dia pun telah bawa abang dia dan dia terus pergi ke Mekah. Dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjidil Haram. Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kata sesungguhnya engkau seorang yang baik, engkau cucu Abdul Muttalib, engkau seorang yang beramanah, engkau seorang yang berbaik hati, seorang yang pemurah. Kata sesungguhnya Zaid bin Harithah bukanlah hamba tetapi anak aku yang telah dicolek dan dijual. Maka bebaskanlah dengan harga yang, dengan jumlah yang mana engkau perlukan, tapi janganlah engkau menzalimi kami." Maksudnya, yalah, engkau seorang yang besar, kalau kami nak minta mungkin kau boleh letak saja apa saja harga, janganlah membebankan kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, pilihan itu biarlah diberikan kepada Zaid bin Harithah. Biar dia yang putus, dia buat keputusan. Sama ada dia nak duduk di sini ataupun dia nak pergi dengan ayah, nak pergi ikut ayah dia. Maka ayah dia kata, "Wahai anakku, engkau tahu tak engkau sekarang ni seorang hamba saja. Maka engkau ikutlah aku, jom kita pergi." Maka dia berkata, serta-merta dia jawab bahawa dia memilih untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul lagi. Belum jadi rasul lagi pun begitu dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Maka ayah dia kata, engkau ni tahu tak engkau akan bersama dengan Nabi sebagai hamba, engkau ada keluarga, engkau ada ayah, engkau seorang yang bebas. Engkau seorang ketua, maksudnya daripada golongan, dia daripada keturunan orang Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan Nabi buat pengumuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya daripada hari ini aku telah bebaskan Zaid bin Harithah dan dengarlah bahawa aku telah ambilnya sebagai anak angkatku dan dia akan mewarisi daripada aku dan aku akan mewarisi daripadanya." Ketika itu belum lagi turun amaran daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi tak boleh adakan anak angkat sekalipun. Itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kerana pemimpin peperangan dalam Mu'tah yang saya baca tadi, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa terkejut dia bila berhadapan dengan musuh-musuh yang ramai dengan penuh dengan kelengkapan peperangan. Mereka datang dengan 7-8 kali ganda ramai mereka daripada para sahabat, jemaah para sahabat yang pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, kita dapat tahu daripada sini sebab dia pun sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat mengatakan para sahabat sini meriwayatkan bahawa tidak ada satu peperangan ataupun jemaah yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi akan lantik Zaid bin Harithah sebagai ketuanya. Zaid bin Harithah sebagai ketuanya. Kerana dia besar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pendidikan. Dalam hamba yang paling pertama memeluk agama Islam adalah Zaid bin Harithah, maula, hamba yang telah dibebaskan. Dalam lelaki yang paling tua adalah Waraqah bin Naufal. Orang dewasa yang pertama memeluk agama Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perempuan pertama yang memeluk agama Islam adalah Khadijatul Kubra. Kanak-kanak yang paling awal memeluk agama Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sangat kepada Zaid bin Harithah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah utuskan Zaid bin Harithah untuk mengetuai jemaah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang, saya sambung sikit lagi, Nabi telah minta dia mengahwini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab, yang mana kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala selepas Zaid bin Harithah ceraikan Zainab,
untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahawa Zaid bin Harithah bukanlah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menunjukkan, tidak mengurangkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah. Sebab apa saya ulang-ulang kata nak cerita, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang, Nabi tak akan utus. Kalaulah sayang kalaulah tanda kita sayang pada seorang itu dengan kita sorokkan dia, simpan dalam rumah, letak bersama dengan kita, jangan hantar dia ke mana-mana, jangan minta dia mengambil apa-apa risiko menyertai peperangan, nescaya Nabi tak akan utuskan Zaid bin Harithah dalam jemaah dalam peperangan Mu'tah ini, kerana nanti saya bagi tahu sebab apa. Nabi sayang sangat. Di zaman Umar radhiyallahu an, Ibni Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibni Umar radhiyallahu anhu anak kepada Umar, dia pernah meriwayatkan pada dia meriwayatkan, dia kata sehinggalah tahun ke-5 Hijrah kami pun tak tahu, dia kata saya pun tak tahu kata Zaid bin Harithah ni bukan anak Nabi. Sebab semua orang panggil Zaid bin Muhammad. Dia pun kecil lagi masa tu. Jadi dia kata dia pun tak tahu. Lepas turun ayat ud'uuhum liabaihim wa aqsatu indallah, panggillah mereka dengan nama nama ayah mereka itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi kata Zaid ni adalah anak Harithah, Zaid bin Harithah. Nabi sayang dia sangat-sangat. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Ibni Umar tanya kepada Umar, kata wahai ayahku, kenapa allowance aku lebih kurang lagi daripada allowance Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam anak dia pun, Usamah ni pun Nabi sangat sayang sehingga sahabat mengenal Usamah ni sebagai hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi. Kalau mereka nak apa-apa daripada Nabi, mereka hantar Usamah, kata pergi. Anak kepada Zaid bin Harithah. Ibnu Umar kata kenapa ayah berikan allowance kepada Usamah lebih daripada allowance saya, sedangkan saya lebih senior. Umur pun saya lebih tua kan. Daripada segi kerja pun saya buat kerja lebih. Maka apa Umar radhiyallahu anhu kata sesungguhnya dia lebih disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada engkau, dan ayah dia lebih disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada aku sendiri. Dia sendiri bagi tahu bahawa Nabi sayang sangat kepada Zaid bin Harithah. Tapi sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalang Nabi daripada mengutuskan Zaid bin Harithah ke sebuah peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi perang lagi, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Nabi tak cakap perkara yang Nabi tidak buat andaian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Amir kamu adalah Zaid bin Harithah. Kalaulah dia syahid, maka Ja'far bin Abi Talib akan menjadi Amir. Dan kalau Ja'far bin Abi Talib pun syahid, maka Abdullah bin Rawahah akan menjadi Amir. Dan kalau Abdullah bin Rawahah juga syahid, maka kamu bermesyuaratlah dan pilihlah salah seorang di kalangan kamu untuk menjadi Amir dalam peperangan Mu'tah tersebut. Maksudnya apa? Nabi dah tahu kata Zaid akan syahid. Nabi dah tahu Zaid akan syahid. Tapi Nabi tak berhenti daripada mengutuskan. Inilah pengorbanan para sahabat, dan para sahabat mereka sanggup, mereka dengar ini pun mereka dah tahu. Mereka dah tahu kata mereka akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang jalan Abdullah bin Rawahah pun dah mengungkapkan syair-syair tentang semangatnya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia pun dah tahu bahawa dia pun akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sayang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata sesungguhnya aku sayang kau, maka duduklah bersama dengan aku supaya aku dapat jaga engkau. Aisyah radhiyallahu anha sendiri berkata, kalaulah Zaid bin Harithah hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, nescaya kami tidak perlu mesyuarat dengan sesiapa pun kecuali kami lantik Zaid bin Harithah lah khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu betapa besar kedudukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan. Dan Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan Nabi yang besar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang sangat kepada Ja'far. Dan begitu juga Abdullah bin Rawahah. Semua mereka ni adalah sahabat-sahabat yang disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap pergi dan mereka tak kata ya Rasulullah, maksudnya saya akan syahid, jadi janganlah ya Rasulullah, saya ada anak. Kan siapa nak jaga anak saya Usamah, kan? Ja'far bin Abi Talib boleh kata, siapa nak jaga anak saya Rasulullah? Kau kan sepupu saya, takkan kau nak hantar? Mereka pergi dengan semangat. Mereka ni para sahabat ni, mereka ni memang semangat. Dalam peperangan pun mereka akan ungkapkan syair-syair.
Mereka bukan seperti kita kan, kalau dalam peperangan kan menangis-nangis dulu, peluk-peluk dulu, tak ada. Mereka terus pergi dengan penuh semangat kan. Syair-syair orang, al-mautu ahla indana minal asali, nahnu banu tabbata ashabul jamali, nahnu banul mauti idzil mautu nazali. Mereka kata, ni syair-syair mereka, syair-syair. Wa'ilah bin Asqa punya syair dalam satu peperangan, dia kata al-maut, dia kata kematian ini lebih manis bagi kami daripada madu, dan kami ini adalah Banu Tabbah, kami ini adalah orang-orang yang menunggang unta, dan kami ini adalah anak kematian, dan kematian kami suka untuk turun kepada kematian. Ini para sahabat ni bukan seperti kita. Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan di Khaybar, bila mana Nabi SAW tanya, sekarang ni siapa yang perlu diutuskan, perlu dilantik sebagai ketua yang pergi peperangan selepas mereka kepung, akhirnya tiba masa untuk pergi memerangi. Maka Nabi telah lantik Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu anhu pun kata, ana allazi sammatni ummi Haidara, kan, aku adalah seorang yang Nabi ibu aku yang telah berikan aku nama Haidara, kan. Haidara ni, Haidar ni singa. كليث غابات كريه المنظر أضرب بالسيف القابل كفرا فكلهم أهل فسوق فجرا. Kata, aku ni adalah ibu aku, namakan aku dengan nama Haidara, singa. Mereka tak takut kematian. Kenapa? Mereka tahu bahawa selepas kematian ada kebaikan, ada syurga untuk mereka, kan. Mereka akan bersama dengan para nabi, mereka akan bersama dengan para nabi, bersama dengan para syuhada. Dan mereka sayang agama lebih daripada mereka sayang nyawa mereka sendiri. Bila peperangan Mu'tah ini berlaku, peperangan yang begitu dahsyat. Inilah peperangan aktual yang berlaku dengan tentera Rom yang begitu ramai yang telah datang untuk menghadap tentera Islam yang sedikit. Tapi mereka, tu kata Abu Hurairah, terkejut bila lihat, kata banyaknya, kata macam apa kami nak buat ni? Apa kita nak buat ni? Tapi mereka tak undur ke belakang, tak kata dah. Mereka terus maju ke depan dan perang. Di situlah Sabit bin Akram kata, kepada Abu Hurairah, kau terkejut tengok ni. Dia kata, sebab kau tak bersama dengan kami dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni para sahabat 313 orang, itu sahaja yang ada pun semua dah keluar. Dan yang datang memerangi mereka 1,200 tentera musyrikin. Musyrikin siapa? Saudara mara mereka sendiri juga. Saudara mara mereka, Muhajirin punya saudara mara. Mereka datang menentang. Muhajirin datang, mereka datang menentang, dan ketika itu sedangkan mereka keluar tanpa sebarang persiapan, tak ada apa-apa. Nabi dalam masjid, Nabi kata jom kita keluar. Terus mereka keluar. Sehelai sepinggang, tak ada apa. Unta pun ada seekor unta saja, yang lain semua unta pun satu unta share 3 orang. Maksudnya nak pergi perjalanan pun tak ada kelengkapan. Apa yang ada, pedang yang mereka biasa bawa tu. Dia kata, kamu terkejut dengan ni. Sesungguhnya kata, kita tak pernah menang dengan bil kasrah, dengan bilangan. Tak pernah menang dengan bilangan, tak pernah menang dengan senjata, tetapi menang dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Bila mana mereka terus maju ke depan, taat kepada Allah, tanpa mereka menoleh ke belakang. Dalam peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, selepas mereka dah dapat tahu, kata sekarang ni kita akan menghadapi tentera 1,200 orang, bukan yang berpuluh-puluh orang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka Nabi tanya Abu Bakar, kata, ya Rasulullah, di mana saja engkau bawa kami pergi, kami akan ikut. Umar kata, ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, macam mana? Apakah keputusan kamu? Ya Rasulullah, mana kamu pergi, kami akan ikut. Nabi tanya lagi. Maka Sa'ad bin Mu'az pun bangun. Dia kata, seolah-olah, ya Rasulullah, kamu nak dengar daripada kami, daripada Ansar. Kenapa? Kerana Ansar tidak janji dengan Rasulullah, kata mereka akan keluar berperang dengan Nabi. Mereka hanya janji, kami akan pelihara, kami akan beri protection kepada Rasulullah seperti mana kami jaga keluarga kami di Madinah saja. Maka dia kata, ya Rasulullah, bawalah kami ke kanan, kami akan ke kanan. Bawalah kami ke kiri, kami akan ke kiri. Bawalah kami ke atas bukit, kami akan ikut. Bawalah kami masuk ke laut, kami akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Kami tak akan kata seperti mana kaum Nabi Musa kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah Musa
dan kaum kamu perang. Pergilah Musa dengan Tuhan kamu perang. Kami duduk di sini tunggu. Tapi kami akan kata, izhab anta ya Rasulullah wa nahnu ma'aka muqatilun. Kami akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat para sahabat. Para sahabat punya semangat. Dikatakan bahawa para sahabat ni dalam peperangan mereka sentiasa berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam peperangan ni mereka sentiasa akan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah dalam sebuah peristiwa bila berlaku peperangan dengan Ahlul Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Tulaiha Al-Asadi dia punyalah bengang, dia kata kenapa tak boleh kita dengan tentera yang ramai, bersenjata lengkap, kenapa tak boleh menang, kata sahabat. Maka ada orang kata di kalangan dia, pengikut dia juga, dia kata tahu tak sebab apa? Tahu tak sebab apa? Dia kata kita dalam peperangan, kita kalau boleh nak kawan kita yang mati dulu, jangan kita. Kononnya kita ni komando lah kan. Kalau komando mati habislah, kita kata biar kawan kita yang mati. Bayangkan dalam peperangan Mu'tah tu, Zaid mati dulu. Zaid mati dulu. Ja'far mati. Kemudian Abdullah bin Rawahah mati. Dia kata apa? Maka dia kata, seorang yang senior di kalangan mereka kata tahu tak, dia kata di kalangan kita ni yang menentang para sahabat ni, semua kita ni kalau boleh nak sahabat aku mati dulu, jangan aku mati dulu. Tapi para sahabat ni, semangat mereka kalau boleh mereka yang mati dulu, jangan sahabat mereka mati. Itu yang semangat para sahabat yang tak ada dalam kita, dia bagi tahu kepada Tulaiha Al-Asadi. Dalam satu peperangan Yarmouk, peperangan yang mana boleh menyebabkan kita pun berpeluh melihat 8,000 para sahabat berhadapan dengan 100,000 orang tentera Rom yang penuh dengan kelengkapan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata dalam peperangan itu pada mubarazah, satu mubarazah itu saya ke depan. Mubarazah ni adalah one by one punya fighting di mana mereka akan adakan sebelum mulakan peperangan tersebut. Apa-apa peperangan lah. Maka dia kata aku maju ke depan, hujan lebat turun. Dia kata kuda aku tak stabil, maka aku telah turun ke bawah. Aku turun ke bawah, aku pun terlicin, aku jatuh. Maka Panglima Rom yang mana telah diputuskan untuk memerangi aku, dia terus hayunkan pedang dia untuk membunuh aku. Masa tu aku angkat tangan, ya ghayasal mustaghithin, ya ghayasal mustaghithin, ya ghayasal mustaghithin. Itu saja disebut. Wahai pembantu mereka yang meminta bantuan, wahai pembantu mereka yang meminta bantuan. Mustaghith ni adalah peminta bantuan. Ghayas ni pembantu, dia memanggil Allah. Maka dia kata tiba-tiba muncul seorang daripada kalangan tentera Rom sendiri yang datang. Maka dia kata datang nak bunuh aku ke nak bantu Panglima ni ke? Dia terus datang dan telah penggal kepala Panglima peperangan yang daripada pihak tentera Rom. Maka dia pun pelik, dia kata engkau memakai pakaian tentera Rom, pakaian besi. Kenapa? Siapa kamu yang Allah telah utuskan untuk bantu aku? Maka dia kata biarlah, dia kata engkau nak buat apa? Dia kata nak tahu, kau minta bantuan, aku telah berikan bantuan. Dia kata aku nak tahu siapa engkau. Maka bila dia buka topi besi dia, terkejut saat dia kata engkau ni Tulaiha Al-Asadi ni, Tulaiha ni yang dia salah seorang yang mengaku jadi nabi palsu. Akhirnya dia telah bertaubat kerana peristiwa ini. Satu dia tengok ni semangat para sahabat. Nabi palsu zaman itu pun melihat semangat jazbah sahabat, mereka pun bertaubat. Mereka pun bertaubat tengok jazbah para sahabat saja. Tulaiha Al-Asadi ini dia taubat, dia kata kerana dia masa tu lagi dia terkesan dah dengan orang Islam. Dia kata para sahabat ni sanggup beri nyawa mereka untuk mereka selamatkan sahabat lain. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan sahabat mereka walaupun diri mereka sendiri dalam kesusahan. Itu para sahabat buat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia telah letakkan diri dia dalam bahaya untuk selamatkan Nabi SAW. Itulah para sahabat. Dalam surah Fatah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah cerita peristiwa Hudaibiyah penuh dalam surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah sebut di penghujung surah tu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil.
Kata tahu tak siapa Muhammad, maka lihatlah siapa para sahabatnya. Begitu Allah muliakan para sahabat, Allah kata tahu tak siapa Muhammad, lihatlah para sahabatnya. Mereka ni strong, mereka ni kuat memerangi musuh-musuh Islam. Mereka ni berkasih sayang di antara mereka dan mereka kuat sujud sehingga ada kesan-kesan sujud di wajah mereka. Ini para sahabat yang Allah telah puji mereka. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Mereka ni semua Allah ada kami janjikan mereka kebaikan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dalam ayat ni, dalam surah Al-Hadid ni Allah sebut tak sama mereka yang telah belanjakan, yang telah perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu fi ashabi, Allahu fi ashabi. لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah, kata takutlah Allah berkenan para sahabat aku. Janganlah kamu mencela mereka, mengejek mereka selepas aku. Sesungguhnya siapa yang sayang mereka, mereka sayang aku. Siapa yang sayang mereka, kerana itu aku akan sayang mereka. Dan siapa yang benci para sahabat, kerana benci mereka, aku akan benci kamu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amaran tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka ni para sahabat, mereka tak tanya banyak. Nabi kata A, Nabi kata B. Sekarang kita tak ada Nabi, jadi apa yang kita ada? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn. Nabi kata akulah tinggalkan. Kamu tidak akan sesat mamasaktum bihima selagi mana kamu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Ini telah dibuktikan oleh Umar radhiyallahu an dalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Umar radhiyallahu anhu tidak boleh terima, kata mana dia, kata siapa cakap, kata aku, dia bangun seolah-olah dia nak penggal kepala orang yang da'ani adrib unuqah, kan, kata-kata famous Umar ni, benarkan aku ya Rasulullah, aku penggal leher dia, kan, kata seolah-olah seperti itu. Dia bangun, dia berdiri, dia ke kanan, dia ke kiri, ke kanan, dia kata siapa cakap Nabi dah wafat, aku penggal kepala. Sedangkan dia tak pegang apa pun, tak ada pedang pun, tapi seolah-olah dia ada tu. Dia punya semangat tu. Kata tak, dia kata Nabi ada, Nabi hidup, Nabi telah pergi jumpa Allah seperti mana Nabi Musa pergi, Nabi akan kembali. Sayyidina Abu Bakar kata duduk, dia tak nak duduk, tak nak duduk, tak duduk juga. Sayyidina Abu Bakar bila tahu dia tak duduk, Sayyidina Abu Bakar dah tahu dah apa yang dia kena buat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naik atas mimbar selepas dia puji Allah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia baca ayat Quran. Qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Seperti mana rasul-rasul yang telah datang sebelum Nabi. Bila dengar ayat Quran, Umar radhiyallahu anhu kata, aku terus jatuh ke bawah, rebah aku. Sebab apa? Mereka punya taat kepada Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar cakap pun dia belum lagi, tapi bila dia baca Quran, terus mereka jatuh dan kata tak ada apa-apa lagi. Dia kata seolah-olah kali pertama aku mendengar ayat Quran ni, seolah-olah inilah waktu yang Quran, maksudnya Quran yang paling sesuai ayat itu untuk peristiwa inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maksudnya mereka ni tidak berdegil dengan pandangan mereka. Bila mana ada perintah Allah dan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tinggalkan pandangan mereka sendiri sekali. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam Al-Quran. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Allah turunkan Quran, dalam Quran Allah cerita tentang para sahabat. Hebat tak hebat para sahabat? Quran ni Allah turun dalam tu, Allah kata kami cerita tentang korang lah, tentang nabi-nabi dulu dan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah dan tentang para sahabat Rasulullah. Itulah kita kena baca Quran. Quran sendiri menceritakan tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kan, tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tentang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Walaupun tak ada direct ayat tapi menuju kepada mereka, tentang mereka. Umar radhiyallahu anhu kata, 3 peristiwa yang mana aku cakap sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat, kan, telah turunkan ayat, maksudnya sama seperti apa yang aku kata, kan, menunjukkan kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu an.
Abu Bakar Siddiq memanglah dalam kuasa ni yasnaini izhuma fil ghar kan. Iz yaqulu li sahibihi. Perkataan sahabat yang dapat gelaran sahabat dalam Quran yang Allah sendiri beri gelaran adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq seorang. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi kata kepada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi kata kalaulah Allah Subhanahu wa taala benarkan maka nescaya aku dah jadikan Abu Bakar sebagai khalil aku, sebagai kekasih aku. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah jadikan aku sebagai khalilnya, maka aku tak boleh ambil sesiapa pun sebagai khalil aku. Nabi sayang sangat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga para sahabat, semuanya Nabi sayang kan. Ammar bin As kata satu hari dia nampak Rasulullah begitu sayang sangat kepada dia, tumpuan sepenuhnya Nabi berikan kepada dia. Dia kata, maka dia pun tanya kan, macam kita boleh lihat ada orang sayang kita kan, kita tanyalah. Tanya tampak ibu kita sayang, kata ibu dalam anak-anak ibu sayang siapa? Ibu kata engkau lah kan, takkan tak tahu. Maka dia tanya Rasulullah sebab dia nampak begitu Nabi beri tumpuan kepada setiap percakapan dia, Nabi beri tumpuan kepada dia. Satu hari tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling kau sayang? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah. Dia pun rasa macam tak sepatutnya ditanya soalan. Dia kata, bukan ya Rasulullah, maksud saya daripada kalangan sahabat lah, daripada kalangan lelaki ni. Dia kata Abu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ammar bin As kata, saya terus tanya dan Nabi bagi tahu terus menerus seorang. Dia kata sampai aku rasa nama aku mungkin akan datang last sekali, dia kata aku pun berhentilah bertanya. Tapi nak menunjukkan sahabat Nabi punya akhlak dengan mereka sehingga setiap mereka rasa bahawa Nabi paling sayang pada mereka. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah para sahabat, khususnya Khulafair Rasyidin yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri asyarah mubasyarah dan kemudiannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah pilih. Mereka ini memang akhlak mereka yang luar biasa. Dan mereka punya agama mereka, ketaatan mereka, mereka tak ada kata, oh ya Rasulullah, saya tak boleh taat. Ini kerja orang munafik, tak boleh. Nabi kata, "Wama atakumur rasulu fakhudhu, wama nahakum anhu fantahu." Nabi kata buat, Nabi kata tinggalkan. Nabi kata apa mereka buat saja. Kalau kita tak bahaya ni. Kalau saya mati, keluarga saya dapat apa? Nabi tak ada janji apa-apa dengan mereka. Nabi kata kalau kamu mati, kamu akan dapat syurga. Nak tak? Itu saja. Semua sahabat, sehingga kita kan selalu Abdul Rahman bin Auf, itulah Masya Allah, orang Malaysia ni begitu sayang kepada Abdul Rahman bin Auf. Baguslah kan. Tapi sayang kerana kekayaan dia saja. Kata Abdul Rahman ni kaya, kita semua kena jadi kaya macam Abdul Rahman bin Auf. Ada letak company nama bin Auf, tak salah. Sayang kan. Letak nama Abu Bakar pun boleh sebenarnya. Letak nama Anas radhiyallahu anhu pun boleh. Anas radhiyallahu anhu punya kekayaan ni, Anas kata begitu Allah murahkan rezeki dia sehingga aku rasa kalau aku angkat batu pun akan jumpa emas. Sebab dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu khidmat dia kepada Rasulullah, masa dia kecil lagi, ibu datang jumpa Rasulullah lepas dia dah besar sikit, ya Rasulullah, doakan khudaim kamu, khadim yang kecil ni. Maka Nabi doa, ya Allah, berkatilah umur dia, berkatilah rezeki dia, berkatilah harta dia, berkatilah agama dia, berkatilah semua. Maka dia kata, punyalah Allah murahkan rezeki, aku angkat batu pun, dia kata aku rasa aku akan dapat emas. Ramai orang nak jadi partner dia. Letak nama syarikat Anas pun boleh kan, Abu Bakar Siddiq pun boleh, Umar pun boleh. Mereka tak nak harta kan, mereka bukan tak kaya. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an dalam peperangan Uhud, dia adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan semua mesti tak tahu perkara ni punya. Dia adalah peperangan Uhud ni bukan berlaku di penghujung. Peperangan Uhud ni berlaku dalam tahun kedua selepas hijrah. Tahun kedua ataupun tahun ketiga, antara tahun 2 dengan tahun ketiga saja, awal, maksudnya awal lagi. Tuan-tuan tahu tak Abdul Rahman bin Auf telah menyertai peperangan Uhud dan telah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tercedera, sehingga menjadi OKU. Tahu tak tuan-tuan? Kaki dia, sebelah kaki dia cacat kerana peperangan ni. Di jalan memang tak boleh jalan dengan baik, dengan seorang sempurna. Kita tak tahu. Dia pun beri nyawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang sahabat yang telah hilang upaya mereka. Salah seorang sahabat Qatadah bin Nu'man yang telah hilang mata dia kan. Bila mana mereka serang dengan panah, mereka maju ke depan. Talha bin Ubaidillah tahan panah dengan tangan dia, tahan sehingga
tangan dia telah hilang. Maksudnya hilang keupayaan tangan, dia cacat seumur hidup selepas itu. Kemudian Qatadah bin Nu'man, dia depankan diri dia, dada dia untuk tahan panah-panah yang mereka lontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu panah telah masuk dalam mata dia. Hancur mata dia. Dia telah pusing tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang mata dia. Nabi letak balik dalam mata Qatadah bin Nu'man dan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Ya Allah, kata, mata ni telah hancur kerana selamatkan kekasihmu, untuk selamatkan Rasulmu. Maka kau jadikanlah mata ni lebih baik daripada sebelum ni. Maka Allah telah kurniakan. Seorang lagi adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dalam dia cuba membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki dia telah tercedera dan dihilang upaya kaki dia sebelah. Dia boleh jalan, tapi jalan dengan keadaan yang tidak baik seumur hidup dia. Kita tak tahu. Ini para sahabat, tak ada seorang pun yang mana tak pernah susah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya sebut dulu, para sahabat ni dalam peperangan mereka depan Nabi, mereka berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam solat mereka berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Khalid bin Walid sendiri, la tasubbu ashabi, ini berkenaan dengan Abdurrahman bin Auf. Nabi kata, jangan kamu menyakiti sahabatku. Di sini pun Nabi membezakan Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang belanjakan harta dia sebelum hijrah lagi. Tak sama dengan Khalid bin Walid yang dia adalah muhajirin yang terakhir. Dia adalah muhajirin yang terakhir, Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid ni kita lebih kenal dengan beliau kerana beliau mendapat gelaran sebagai Saifullah, dan pedang Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah buktikan keberanian beliau, kan, kebijaksanaan beliau, kekuatan beliau, kebolehan beliau dalam peperangan, khususnya di zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana tangan beliau, bantuan beliau dalam membuka kota Syam, kan, dalam membuka negara-negara seperti Iraq, Iran, kan. Beliau adalah salah seorang yang telah menewaskan tentera-tentera besar, dua kuasa besar dunia ketika itu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sendiri pun, dia, sebab ada masa lagi sedikit saya cerita, dan ini mungkin kita, sebab tadi sahabat-sahabat yang senior, kan. Salah seorang sahabat Khalid bin Walid ni memang terkenal dalam peperangan Mu'tah inilah. Yang pertama, selepas 3 orang amir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik itu, maka terjatuhlah bendera Islam. Sebelum jatuh, seorang sahabat telah pegang dan dia kata, nah, siapa nak ambil, nak teruskan perjuangan ni, siapa pun tak nak ke depan. Maka semua orang bersuara kata, bagi kepada Khalid, bagi kepada Khalid. Khalid masa tu baru sebulan je masuk Islam. Khalid kata, saya orang baru, bagilah kepada yang lama, saya orang baru. Mereka kata, bagi kepada Khalid, sebab Khalid seoranglah yang paling pandai dalam bab peperangan. Maka Khalid telah angkat. Bila Khalid angkat bendera Nabi di Madinah, Nabi sedang bagi tahu para sahabat yang tak pergi itu satu-satu, kata Zaid telah syahid. Nabi menangis, teresa-esa. Nabi kata Ja'far telah syahid. Nabi menangis. Abdullah bin Rawahah telah syahid. Lepas tu Nabi diam. Semua sahabat suspend masa tu, tak tahu apa berlaku. Diam. Kemudian bila Khalid angkat bendera, maka Nabi kata, summa sallallahu sayfan min suyufih, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah keluarkan pedangnya. Khalid bin Walid dapat gelaran. Nabi pulang, Nabi bagi tahu kepada Khalid bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan gelaran Saifullah. Saifullah. Khalid bin Walid kata, dia dalam setiap peperangan dia akan pakai satu topi yang khas. Topi yang khas. Dalam setiap peperangan dia mesti pakai topi tu. Satu peperangan tu dia terlupa. Dan bukan sengaja, kerana dia masa tu tengah perang dengan tentera Rom. Sedang dia menghadapi tentera Rom, dia keluar. Dia pergi ke pasar pada siang hari. Maksudnya selain daripada waktu peperangan, maka telah dikepung oleh tentera-tentera Rom. Telah dikepung. Dia pun tak sengaja, dia tak pakai topi tu. Bila tak pakai topi tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah, Allah memang dah janji Allah akan bantu mereka, wa antumul a'laun. Memang para sahabat ni, kerana mereka pegang mereka kepada perintah Allah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu adalah pemimpin mereka di Syam.
Dia telah mimpi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada dia, kata sedang tentera Islam dikepung, dia kata engkau tidur, maka dia terjaga, dia bangun tidur, dia tak sempat buat apa, dia terus keluar. Dia panggil semua, kata jom sekarang kita nak pergi bantu tentera Islam yang telah dikepung oleh tentera Rom. Bila dia keluar tu, baru dia nak keluar dengan dia punya speed tu, dengan kelajuan, dia nampak lagi seekor kuda yang laju daripada dia. Maka dia tahan. Dia sebagai amir, dia kata, siapa ni? Berhenti. Tak nak berhenti. Kata, berhenti. Dia kata, ni Amirul Mukminin punya perintah, berhenti. Bila jawab, tengok perempuan yang jawab. Dia kata, siapa engkau? Dia kata, saya isteri Khalid bin Walid. Dia kata, saya mendengar berita bahawa saya terdengar percakapan tentera Islam, kata Khalid bin Walid dan tentera telah terkepung. Dia kata, suami aku tak pernah perang kecuali dia pakai topi ini. Dia pun maju terus ke depan. Dia pergi sampai tempat yang dikepung tu. Khalid bin Walid pun terkejut, kata, siapa kamu? Kata, yang Allah utuskan untuk bantu kami. Dia pun tak tahu isteri dia. Sebab dengan pakaian peperangan tu dia datang. Maka dia kata kepada suami dia, dia kata, aku isteri kamu, nah ambil, kata, topi ini. Dia kata, aku yakin kemenangan akan berpihak kepada kamu. Sebab apa topi tu? Dalam topi tu, dia telah letak beberapa helai rambut Nabi SAW yang dia dapat selepas Nabi cukur dalam satu umrah. Dia ambil beberapa helai itu, dia telah simpan dalam topi besi itu. Dan dia tak pernah perang tanpa dia memakai topi itu. Kerana ada berkat rambut Nabi SAW. Isteri dia kata, nah pakai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan demi kemenangan. Khalid bin Walid punya cerita, kalau kita cerita, saya rasa 1 bulan 30 series pun tak habis, kan, begitu panjang. Begitu juga para sahabat lain. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian malam ini dapat berikan iktibar untuk saya dan juga tuan-tuan semua. Demi Allah, para sahabat ni tiada tandingan dan mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, dan mereka ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, selalu Nabi berulang kali akan kata aku akan bangun dan di kanan aku akan ada Sayyidina, beginilah Nabi pegang Umar, Sayyidina Abu Bakar di kanan dan kiri sambil berjalan di dunia ni. Nabi kata, beginilah di akhirat nanti aku akan dibangunkan dan di kanan aku Sayyidina Abu Bakar dan di kiri aku Sayyidina Umar. Nabi kata kepada Ali, wahai Ali, kamu gembira tak rumah kamu akan berada depan rumah aku di syurga lagi? Nabi kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, kamu gembira tak kamu akan menjadi ketua wanita di syurga nanti, ketua bidadari di syurga nanti. Hasan dan Husain adalah ketua pemuda di syurga nanti. Ini berita-berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka. Satu saja sebab, bukan sebab handsome kan, bukan sebab muka macam Syahrukh Khan kan, tapi sebab apa? Sebab mereka taat kepada Rasulullah, mereka taat kepada Allah, mereka sanggup buat apa saja. Datang perintah Allah, mereka tinggalkan kehendak mereka, mereka tinggalkan kemahuan. Itu kita ini ada apa? Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Apa saja Allah minta kita buat, bacalah dan buat. Apa, belajarlah dan buat. Apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita buat. Berilah diri kita untuk agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan bereskan segala keperluan kita. Tentera Rom dan Parsi, kerajaan dua besar dunia, Allah telah lututkan mereka di depan para sahabat yang tak ada apa-apa. Yang maksudnya tak ada apa-apa, maksudnya mereka tak tahu perang tu apa pun. Mereka pergi saja. Khalid bin Walid, bila dia dakwah tentera Rom, dia kata, masuklah Islam. Kalau tidak, dia kata, ingatlah kamu akan diperangi oleh golongan yang mana mencintai kematian seperti mana kamu mencintai kehidupan. Mereka cinta kematian kerana mereka tahu mereka akan dapat syurga, dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua jadikan para sahabat ashabi kan nujum. Mereka lah superstar kita kan. Kita nama-nama pelakon kita ingat, tapi superstar kita, contoh kita selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah belajar tentang mereka. Tak ada masa belajar, insya-Allah. Semoga Allah jadikan kita seperti, kita tak boleh sampai seperti mereka, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mencontohi mereka kan, boleh utamakan setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi pandangan kita sendiri. Semoga Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri redha dengan kita seperti mana Nabi redha dengan para sahabat, dan Allah redha dengan para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah kata Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Ajib kan para sahabat ni. Allah sendiri turunkan ayat bagi tahu radhiyallahu anhum wa radu an. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bukan itu saja, Allah taala wa'adda lahum jannat, kami telah sediakan taman-taman syurga
tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka akan hidup dalam itu, dalam syurga itu selama-lamanya. Di dunia lagi Allah dah beri berita gembira kepada mereka. Mudah-mudahan penyampaian saya malam ni yang serba kekurangan ni dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam golongan mereka yang mencintai para sahabat, seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, siapa yang sayang sahabat Nabi akan sayang mereka, siapa yang benci sahabat Nabi akan benci mereka. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis memohon kepada Maulana untuk bacakan doa untuk kita semua yang berada dalam ini, insya-Allah. Maulana, kami mohon Maulana untuk bacakan doa, insya-Allah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا واغفر للمسلمين والمسلمات ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran buat Maulana